kasih sekali. Pertama sekali, sekilas pandangan tentang Aspiring Malaysian Rijal AMIR. Aspiring Malaysian Rijal atau lebih dikenali sebagai AMIR merupakan sebuah persatuan mahasiswa Muslim Malaysia di Jepun. AMIR menggalas aspirasi yang tinggi untuk melahirkan rijal, iaitu pemuda atau mahasiswa Malaysia yang cemerlang intelektualnya, mapan sasiahnya, serta tinggi nilai dirinya bagi membawa misinya sebagai seorang Muslim. Persatuan ini ditubuhkan pada 28 April 2002 di Tokyo International Exchange Center, Odaiba. Kini, usia AMIR telah mencecah 10 tahun dan telah mengorak langkah seiring dengan persatuan-persatuan lain di Jepun seperti MSAJ, IPIJ dan KUJ. AMIR berhasrat untuk menjadi sebuah persatuan yang memberi manfaat kepada masyarakat mahasiswa di Jepun, sama ada dari aspek pendidikan, pembinaan insan, kekeluargaan melalui pelaksanaan visi dan misi. Seterusnya, bagi meneruskan majlis menjemput Presiden AMIR, Saudara Kamarul Arifin Muhammad Nur, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Majlis. Yang berbahagia Encik Anizam bin Mokhtar, wakil daripada Kedutaan Besar Malaysia di Jepun, Kak Fiza daripada Alumni Turkish Polisi, Saudara Khairul Qayyum dan Abdul Qayyum daripada Malaysian Student Association of Japan, Saudara Alif daripada Kelab UMNO Jepun, dan juga saudara-saudari sekalian yang datang daripada seluruh pusat Jepun. Alhamdulillah telah berlalu 2 hari di mana kita berhimpun atas tujuan untuk melihat aspek education atau pendidikan daripada aspek yang baru dalam AMIR Education Fair 2012 kali ini. Okay, terlebih dahulu, sebagai sebuah persatuan mahasiswa Muslim di Jepun, AMIR telah melangkau usia 10 tahun sebenarnya, dan alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah SWT semasa penubuhan AMIR, orang yang bekerja kuat ataupun menjadi tulang belakang ke arah terkuburnya AMIR adalah penceramah yang kita jemput sendiri, iaitu Profesor Madya Dr. Hizib Muhammad Nur. Dan alhamdulillah pada usia 10 tahun ini Allah SWT mengizinkan beliau juga untuk hadir kepada majlis pada hari ini. Okey, 10 tahun kita tahu bukanlah satu usia yang pendek ataupun bukanlah satu tempoh masa yang pendek. Banyak pengalaman, banyak cabaran dan banyak liku-liku yang telah kami lalui sebagai sebuah persatuan mahasiswa Muslim. Dan dalam pengalaman dan dalam cabaran-cabaran itu sebenarnya kami alhamdulillah diizinkan oleh Allah SWT untuk mengumpul ilmu-ilmu dalam memberi nafas baru kepada erti aktivisme mahasiswa. Saudara sekalian, melihatkan kehadiran pada hari ini, sebenarnya ada beberapa kategori pendengar. Yang pertamanya adalah yang biasa-biasa bersama dengan kami, bermaksud biasa beraktivisme bersama dengan kami, sama ada dari skala hujung minggu atau bulanan atau tahunan. Yang keduanya, inilah peluang pertama kali mereka bersama dengan kami. Maksud kata sebelum ini tidak pernah mereka hadir pada program-program anjuran. Dan juga ada beberapa pihak yang diundang secara rasmi untuk hadir. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah
secara kasarnya ucapan saya akan menyebut tentang pihak-pihak golongan-golongan yang disebutkan tadi dengan bahasa yang mudah difahami. Mudah-mudahan apa yang cuba saya sampaikan dapat difahami, dan kalau ada masalah dalam memahami apa yang saya cuba sampaikan, jangan sampai itu untuk hadir dan bertanya dan ataupun berkomunikasi dengan kami, ada secara terus ataupun secara tidak langsung melalui email ataupun telefon sebagainya. Jadi pada kesempatan ini, memandangkan berbagai-bagai kategori yang hadir pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk menjelaskan secara sejelas-jelasnya, menjelaskan kalau boleh lebih terang kepada mentari pagi, lebih terus daripada Kristen dan sebagainya, tentang objektif kami dan tentang pendekatan-pendekatan yang telah kami lakukan, dan juga apakah yang kami serukan ataupun apa yang kami bawakan sebagai sebuah persatuan mahasiswa Muslim di Jepun. Ini saya ambil kesempatan ini untuk menerangkan kepada anda semua. Saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yang bermaksud, katakanlah, qul hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, yang membawa maksud menyeru kepada Allah, ala basiratin, dengan penuh kejelasan, dan kefahaman. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang bersama-sama denganku. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala itu, seruan kami tidak ada bezanya di mana yang telah diperhatikan dalam Al-Quran, bahawa sebagai sebuah persatuan mahasiswa Muslim, kami mengajak kepada memahami ataupun mengiktiraf Islam sebagai salah satu cara hidup. Bukan setakat menghayati Islam sebagai ritual agama, tapi mengiktiraf dan menerima Islam sebagai salah satu cara hidup dan perangai hidup. Dan kalau kita lihat pun, ya, latar belakang peserta-peserta pada hari ini, saya ulang balik apa yang saya katakan masa majlis perasmian hari sebelum ini, yang mana Nun jauh di utara pun ada datang pada Tohoku, even atas daripada Tohoku, ya, kepada Nurora, dan jauh pada di bawah di Saga University pun ada datang. Jadi itulah letak kepentingan untuk saudara-saudari turut memanfaatkan ketika ini, memahami apakah tugas dan peranan Amir sebagai salah sebuah persatuan mahasiswa Muslim disebut. Jadi apakah yang kami maksudkan dengan seruan-seruan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kami maksudkan dengan seruan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah, yang pertamanya, untuk seluruh manusia secara umumnya dan untuk seluruh umat Islam secara khususnya, untuk memberikan 100% ataupun sepenuh pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga seruan untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sebarang apa sekalipun. Dan yang ketiganya adalah untuk seruan untuk tidak mencipta sesembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, poin besar yang kedua, dan yang seruan apakah yang kami bawakan adalah supaya kita semua sebagai seorang Islam, secara khususnya menerima Islam sebagai arti, tanpa perasaan ragu dan juga supaya kita semua mengikhlaskan diri tanpa ada niat di sebalik itu, untuk menerima dengan penuh keyakinan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang tidak kurang pentingnya adalah untuk kita semua bersihkan diri kita daripada sifat-sifat seorang nifaq, seorang munafik. Jadi poin yang penting, poin yang ketiga, seruan apakah yang cuba dibawa oleh kami sebagai sebuah persatuan mahasiswa Muslim di Jepun ini adalah untuk menghentikan
ideologi-ideologi yang tidak berapa betul pada waktu sekarang. Mungkin kita boleh cari dan kita boleh fahami apa yang saya sampaikan ini melalui pembacaan dan sebagainya. Dan juga kita cuba mahu menghentikan ideologi-ideologi seperti contoh apa yang kita alami selama 2 hari ini, ideologi-ideologi yang berteraskan kezaliman, Zionis dan sebagainya, untuk berhenti pada melatari sejarah dunia dengan sesuatu yang bodoh dan aib. Dan juga seboleh-bolehnya kami menyeru supaya sistem ataupun ideologi-ideologi tertawud ini tidak mampu tertegak walau dengan cara apa sekalipun. Sesungguhnya saudara sekalian, dengan rendah diri kami mengimpikan bahawa untuk seluruh umat manusia di bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kami mengimpikan untuk alam ini ditadbir oleh orang-orang yang beriman pada hari akhirat. Dan kami juga mengimpikan supaya agama yang hak ini tertegak di bumi ini. Dan juga kami mengimpikan bahawa untuk melihat orang-orang yang ikhlas berpercaya bersungguh-sungguh demi memimpin setiap makhluk yang ada di bumi ini menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada 3 poin utama yang cuba saya terangkan apakah tugasan kami, apakah seruan yang cuba kami sampaikan selaku Persatuan Mahasiswa Muslim Malaysia di Jepun. Jadi perkara yang membantu ke arah tercapainya seruan-seruan kami tadi adalah yang pertamanya kami cuba membawakan sesuatu yang tulus dan suci, iaitu bagi orang-orang yang ingin bersama dengan kami ingin menyatakan bahawa kami menolak sebarang usaha-usaha yang berdasarkan kepentingan diri, dan juga kami menolak sebarang usaha-usaha yang berdasarkan kepentingan dunia, dan juga kami menolak segala keinginan yang terhendak yang didasari bukan di atas kepentingan umum. Mungkin nampak agak terlalu ideal, tetapi ia amat bersesuaian dengan kepentingan tiga seruan yang saya kemukakan di awal tadi. Dan juga saya amat meyakini ramai di antara kita ini dalam tempoh 10 tahun telah pun merasai ataupun dapat membuktikan bahawa apa yang telah saya katakan tadi bukannya satu omongan kosong. Kita dapat melihat ataupun ada di antara anda yang majoritinya menghadiri circle-circle di hujung minggu, yang mana para ketua circle-nya bukannya adalah orang tempat. Misal kata circle-nya berada di Tohoku, ataupun circle-nya berada di Kansai ataupun di sini home, tapi the leader of the circle is in the kantor. So banyak pengorbanan yang telah dilakukan, banyak wang, banyak masa yang telah diperuntukkan untuk pembangunan seperti itu. Ingin sekali saya tegaskan sekali lagi bahawa itu adalah bukti bahawa apa yang cuba saya sampaikan ini, apa yang kami sebagai sebuah persatuan mahasiswa Muslim cuba serukan ini, sememangnya jauh daripada omongan-omongan kosong. Dan keduanya, ketahuilah bahawa sebagai sebuah persatuan mahasiswa Muslim, tidak sedikit pun kami mengharapkan apa-apa ganjaran. Dan juga kami tidak sedikit pun meminta sebarang kedudukan, dan ataupun kami tidak meminta sebarang balasan ataupun ucapan terima kasih daripada anda, kerana kami amat yakin segala balasan yang terbaik adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiganya, dalam untuk mencapai matlamat tadi, seruan-seruan tadi, ingin kami kongsikan rasa hati atau perasaan kami tentang betapa sukarnya untuk menerima sesuatu yang amat tidak logik, iaitu melihatkan nasib-nasib yang menimpa masyarakat pada waktu sekarang. Anda sendiri dapat melihat melalui presentasi yang kami paparkan kepada anda, yang diberikan oleh penyampai yang itu memang selayaknya dia menyampaikan kepada anda,
perihal kemanusiaan. Kita tak sebut tentang perihal keagamaan, tapi kita sebut pada the basic line, iaitu perihal kemanusiaan. Betapa keadaan sekarang memerlukan pemuda-pemudi ataupun rijal yang hidup, tidak memerlukan orang-orang yang mimpi ataupun tidak mampu berbuat apa-apa. Amat malang sekali kita melihat majoritinya pada waktu sekarang berdiam diri, berpeluk tubuh dan juga berada dalam state of ignorance. Tidak melakukan apa-apa terhadap sebarang penindasan dan kezaliman yang berlaku. Kita bercakap tentang untuk menjadi seorang mahasiswa yang bersikap global. Nah, bukankah itu, isu-isu kemanusiaan itu juga isu global? Mengapa kita tidak mengambil tindakan? Inilah, saudara sekalian, tidak lain dan bukan satu malapetaka ataupun satu penghinaan, dan juga boleh dikatakan sebagai satu aib pada kita sebagai pemuda-pemudi pada zaman ini. Untuk menerima Islam sebagai satu cara hidup dan juga untuk meladeni manusia dengan cara yang betul, itu pun sudah kita gagal pada waktu sekarang. Jadi dengan itu, kami begitu komited dan bersungguh-sungguh untuk menyantuni ataupun untuk mendakwahkan manusia supaya kembali kepada ajaran Islam yang sebenar melalui sistem pentarbiahan yang tersusun dan teratur. Saya ulangi lagi sekali bahawa bagi kami mungkin ada yang hairan ataupun berasa takjub ataupun apa sahaja perasaan yang timbul melihatkan beberapa kali sebelum ini sebagai sebuah persatuan mahasiswa kami berjaya mengumpulkan orang ataupun berjaya menjemput orang-orang daripada Malaysia datang sebagai speaker ataupun berjaya menjemput anda-anda semua untuk hadir pada majlis-majlis kami. Ketahuilah bahawa bagi kami Allah Subhanahu Wa Taala adalah segala-galanya. Tidak ada ganjaran, tidak ada nama yang kami tuntut sebenarnya. Dan hakikatnya adalah dalam kecamuk manusia atau kecamuk masyarakat yang berlaku sekarang, hakikatnya adalah kami masih lagi tidak melakukan apa-apa jika dibandingkan dengan masalah yang terhadap sekarang. Hati-hati kami yang penuh dengan sifat kasih sayang, simpati, semangat dan ingin berkorban, inilah hati-hati yang cuba kami tawarkan kepada masyarakat. Ingin sekali kami kongsikan untuk memiliki perasaan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat, satu-satunya tempat untuk kita menerima bantuan. Dan juga kami ingin mengkongsikan perasaan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang berhak memimpin ke arah jalan yang betul. Dan seterusnya, kami amat yakin bahawa dan ingin sekali kami kongsikan perasaan yakin itu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang memiliki kunci kepada perubahan hati-hati itu. Jika Allah SWT mentakdirkan sebarang hidayah, maka tidak ada sebarang halangan yang mampu menyampaikan hidayah kepada Allah SWT. Saudari sekalian, dalam tempoh 10 tahun, bukan setakat wajah-wajah yang saudari sekalian lihat yang berada di hadapan ini sahaja yang memainkan peranan ke arah apa yang berlaku, apa yang saudara-saudari lihat pada hari ini. Banyak lagi tenaga-tenaga, banyak lagi watak-watak yang tidak didendam sebenarnya. Banyak lagi pengorbanan yang telah berlaku sebenarnya. Tapi semoga Allah SWT mengganjari mereka dengan ganjaran yang sebaik-baik. Nah, dalam tempoh 40 tahun ini, dalam tempoh 10 tahun perjalanan kami, ini sekali kami ceritakan tentang beberapa perihal watak-watak yang telah kami tempuhi sepanjang perjalanan. Of course, yang pertamanya, watak utama adalah golongan-golongan yang yakin sepenuh hati tentang kepentingan untuk melaksanakan perubahan seruan ke arah Allah Subhanahu Wa Taala dan
dan kepentingan untuk melaksanakan tarbiyah dalam mendidik manusia. Itulah golongan-golongan yang yakin dengan sepenuh hati. Mereka inilah yang menjadi tunjang ke arah penggerak dakwah dan juga menjadi tulang belakang yang telah mengorbankan segala-galanya apa yang mereka ada ke arah menyempurnakan ataupun ke arah menyelesaikan tanggungjawab sebenar mereka di muka bumi ini. Itu adalah golongan pertama. Dan golongan yang kedua, di sebalik kekuatan yang kami perolehi daripada golongan-golongan yang yakin tentang penting tanggungjawab sebagai seorang Muslim di bumi ini, kami juga menghadapi golongan-golongan yang masih lagi meletakkan keraguan di hadapan, masih lagi berasa sangsi dan masih lagi melihatkan adanya sesuatu di sebalik yang cukup kami sampaikan. Sebenarnya tidak. Itulah sejelas-jelas mesej yang cuba saya sampaikan, bahawa dakwah ini yang pertama yang untuk manusia secara umum dan untuk orang Islam secara khususnya. Dan yang keduanya untuk melihatkan manusia memilih Islam sebagai cara hidup. Dan yang ketiganya untuk memastikan tauhid tidak tertegak nanti. Itu adalah golongan kedua. Dan pada golongan kedua ini, dengan penuh rasa rendah diri dan rendah hati, kami meminta maaf jika atas kelemahan kami dalam menyampaikan kefahaman kepada golongan-golongan itu. Dan kami menyerukan supaya marilah kita terus untuk bersama-sama berhubung, terus berinteraksi, dan lihatlah ucapan-ucapan dan lihatlah tulisan-tulisan kami, agar dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan petunjuk kepada kita bersama, supaya kita bersama mampu untuk memilih kebenaran, dan daripada kebenaran yang telah ditunjukkan kepada kita mampu untuk mengorak langkah melaksanakan kebenaran yang telah ditunjukkan itu. Dan golongan yang ketiga yang sempat kami berkenalan atau sempat meninggalkan jejak pada kami adalah golongan yang mempunyai kepentingan, iaitu di dalam usaha kami melaksanakan usaha merubah masyarakat dan menentukan ada tuju yang benar. Pastinya ada yang menanti adakah terselit sebarang keuntungan ataupun laba yang boleh diambil daripada usaha. Sekali lagi saya katakan dengan terus ikhlas, dengan rasa rendah diri kami minta maaf bahawa sebagai badan mahasiswa Muslim yang merasakan tanggungjawab untuk melaksanakan tegaknya kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di bumi ini, kami mengatakan bahawa dalam ini anda tidak akan memperoleh apa yang anda carikan. Tidak ada pangkat, tidak ada wang, tidak ada kedudukan yang kami tawarkan. Dan juga sebenarnya tidak ada sebaik-baik ganjaran melainkan syurga Firdaus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga radhatillah yang dijanjikan. Itu adalah pesanan kami terhadap golongan. Dan golongan yang terakhir yang kami hadapi sepanjang perjalanan 10 tahun ataupun lebih awal daripada itu adalah golongan yang keempat, yaitu golongan yang prejudis dan berprasangka terhadap segala apa yang kami lakukan. Kami mendoakan bahawa Allah SWT memurniakan kejelasan dan keterangan hati kepada semua pihak, tak kira siapa pun. Mudah-mudahan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW terhadap penduduk Taif ketika dia dilontarkan batu sehingga berdarah kaki dia. Bahkan peristiwa Taif itu lebih sedih bagi Rasulullah SAW daripada peristiwa peperangan di Uhud yang mana dipindahkan banyak sahabat. Peristiwa Taif itu apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, aku ampunkan kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini sekali kami mendoakan doa yang sama. Hadirin-hadirin sekalian, itulah 4 golongan yang telah saya terangkan. Tapi ketahuilah bahawa, bertenang hatilah bahawa golongan-golongan itu terlalu sedikit dan pastinya tidak mampu dibilang dengan jari. Dan alhamdulillah kami amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kami menghadapi dengan golongan yang pertama lebih banyak dan secara majoritinya. Dan ini dapat disaksikan dan dapat dibuktikan oleh tuan-tuan sendiri yang memang khawatir tentang perihal kemanusiaan, perihal keagamaan yang hadir pada
program kami pada hari ini. Inilah yang cukup kami paparkan kepada anda. Di mana jalan ini pun, laluan ini penuh dengan pengorbanan. Dan dakwah ini hanya akan dilalui, hanya akan dirasai, hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang melaksanakan seluruh aspek daripada dakwah ini. Maksudnya, dia tidak memilih certain perkara sahaja. Dan ramai di antara kalau anda sendiri boleh saksikan, dan bila saya menyebutkan watak-watak ini, anda sendiri tahu siapa yang saya sebutkan. Ramai di antara kita yang telah menyerahkan jiwa, harta dan masa terhadap memastikan matlamat yang saya telah sebutkan tadi tercapai. Ada yang sanggup berkorban, naik ke atas, naik kereta api di hujung minggu untuk memastikan tugas-tugas yang telah saya sebutkan tadi terlaksana. Saudara-saudari sekalian, ketahuilah bahawa orang yang hidup bersama dengan dakwah ini, dakwah juga akan hidup bersama dengannya. Semoga Allah SWT menggunakan balasan yang paling baik untuk mereka. Itulah ucapan, itulah kesempatan yang saya maksudkan tadi, yang saya cuba jelaskan sejelas-jelasnya kepada anda semua pada hari ini. Lebih dahulu saya mohon maaf kerana mengambil masa tuan-puan dalam mengisytiharkan ataupun memaklumkan apa yang cuba kami bawakan sebagai sebuah persatuan mahasiswa Muslim di Jepun. Tapi harapnya dengan penerangan itu, maka terbukalah segala hijab, tersingkaplah segala dinding-dinding yang menutup pemahaman-pemahaman. Dan juga saudara-saudari masih lagi ingin bertanya, tanyalah pada siapa sahaja yang berada di barisan hadapan ini tentang apakah yang kami sebut. Saya harap penjelasan saya tentang apa yang kami bawakan itu sudah cukup ataupun memang mewadai apa yang saya maksudkan secara tadi pagi. Kalau masih keliru, maaf dan tanya. Maka dengan ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Presiden Ekspedisi Malaysia Rijal meminta maaf atas segala kekhilafan ataupun kekurangan terkasar bahasa, makanan, persembahan kami, cara kami mensantuni anda semua. Jika ada sebarang terkurang, terimalah permohonan maaf daripada saya sendiri. Semoga harapan yang telah saya gariskan semasa perasmian program di awal hari itu untuk melihat tuan-puan pulang dengan membawa sesuatu yang boleh dijadikan aras untuk menentukan langkah seterusnya dalam rangka kehidupan tuan-puan selepas ini benar-benar tercapai. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ataupun nama panjangnya Ekspedisi Malaysia Rijal merupakan salah sebuah persatuan mahasiswa Muslim Malaysia di Jepun. Persatuan ini ditubuhkan pada 8 April 2002 pada tempat di Tokyo International Exchange Center, tempat di Bodai. Dan alhamdulillah kini usia Amir telah pun mencecah 10 tahun, dan kini Amir mengorak akar-akar dengan persatuan-persatuan lain yang terdapat di Jepun seperti Malaysian Student Association of Japan (MSAJ), Ikatan Persaudaraan Islam Jepun (FPAJ) dan Kelab Amal Jepun (KUJ). Amir berhasrat untuk menjadi sebuah persatuan yang memberi kebaikan kepada masyarakat mahasiswa di Jepun, sama ada dari aspek pendidikan, pembinaan insan, kekeluargaan dan kebajikan.
Misi besar Amir adalah untuk melahirkan individu yang mempunyai kefahaman Islam yang syumul, yakni kefahaman yang menyeluruh. Untuk itu Amir telah menggariskan 10 kriteria utama dalam usaha untuk melahirkan individu Muslim, iaitu yang pertamanya akidah yang benar, yang keduanya ibadah yang sahih, yang ketiganya akhlak sejahtera, keempat tubuh badan yang sihat, yang kelimanya serius terhadap waktu, yang keenamnya wawasan pemikiran yang luas, dan seterusnya teratur dalam urusan, dan ke-8 mujahadah terhadap nafsu, yang ke-9 berkemampuan dari segi ekonomi, dan yang ke-10 bermanfaat kepada orang lain. Untuk mencapai visi yang telah disebutkan tadi, Amir telah menggariskan 6 misi utama yang ingin dicapai, iaitu yang pertamanya adalah untuk menjadi sebuah persatuan yang dihormati, profesional dan beriltizam, demi melahirkan mahasiswa yang kompeten, soleh dan muslim melalui perkongsian bijak yang harmonis. Yang keduanya adalah untuk mewujudkan ruang di kalangan mahasiswa untuk saling mengenali, memahami dan bekerjasama. Dan misi yang ketiga adalah untuk memberi ruang kepada semua mahasiswa untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti berpersatuan. Misi Amir yang keempat adalah untuk memupuk bakat kepimpinan mahasiswa. Misi kelima Amir adalah untuk menggalakkan aktiviti ibadah, sama ada secara bersorangan ataupun secara berpersatuan. Dan misi Amir yang terakhir adalah untuk memupuk semangat ukhuwah Islamiyah bersama Muslim. Majlis mengucapkan ucapan terima kasih kepada saudara Kamarul Arifin atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, bagi meneruskan acara, majlis menjemput Setiausaha Amir, saudara Muhammad Nur Farhan bin Saniman, untuk menerangkan aktiviti lepas salat. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bahagia Saya wakil daripada Besar Malaysia, wakil daripada ALEPS, Persediaan Persatuan Amir di media dan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin yang ada pada hari ini. Jadi insyaAllah saya akan menerangkan beberapa aktiviti yang telah Amir ajukan sepanjang 10 tahun penungguan Amir. Setelah 10 tahun Amir bukan tanpa rasa jemu, Amir, kami Kementerian Rijal terus menerus
berusaha untuk meniupkan aspirasi dalam jiwa-jiwa rijal, dalam jiwa-jiwa pemuda yang ada di tempat saya pada hari ini. Dalam usaha kami untuk mencapai impian kami untuk membentuk sebuah individu yang memiliki pemahaman Islam yang syumul dan menepati seluruh kriteria yang telah kami gariskan. Bagi mencapai visi dan misi yang telah diterangkan sebentar tadi, selari dengan visi dan misi yang telah digariskan ini, kami telah menganjurkan sebagai program berfaedah untuk masyarakat, mahasiswa dan masyarakat secara umum. Jadi secara ringkasnya, program Amir merangkumi skop-skop seperti yang tertulis, iaitu pembangunan insan, pendidikan dan kepimpinan, sukan dan rekreasi, masyarakat dan kebajikan dan isu Palestin, dan penerbitan dan media. Skop-skop yang tadi digariskan ini adalah untuk memenuhi keperluan seorang insan, untuk membina seorang modal insan yang memenuhi tiga aspek utama seorang insan, iaitu akal, jasad dan hati. Jadi dari segi pendidikan dan kepimpinan, kami telah mengajukan program seperti surat hajat di kantor Usunomia Ibaraki dan Kansai. Begitu juga dengan perkongsian tentang matlamat hidup di Nagoya. Di samping menganjurkan aktiviti-aktiviti seperti ini, kami juga menghantar wakil-wakil kami ke program-program anjuran Kedutaan Besar Malaysia, seperti program pembangunan pelajar, seri 1, sambutan Hari Raya Aidiladha, dan bengkel Dasar Padang Kesimo. Begitu juga dengan penyertaan ke Muslim Student Association of Japan annual grand meeting mereka. Okay. Dari segi sukan dan rekreasi, untuk memenuhi aspek seorang insan, bukan sahaja kita mahu insan ini memiliki pemikiran, wawasan yang luas, tapi kita mahu juga individu-individu yang kita lahirkan memiliki badan yang sihat. Jadi antara aktiviti yang telah dijalankan adalah seperti ekspedisi uji, snowboard, feed day di 3 kawasan pada tahun 2011, iaitu di Kanagawa, di Tokyo dan Tokuyama, dan insyaAllah kita juga menganjurkan di kawasan-kawasan yang lain juga. Begitu juga dengan Kembara Syawal dan snowboard di Terengganu pada proses itu. Program-program yang saya sebutkan ini telah kita semua sedia maklum, dan kami paparkan juga di website kami, di Facebook kami. Jadi untuk lanjut kita boleh rujuk di website, dan dari segi masyarakat dan kebajikan, program-program seperti Kerana Palestina untuk kita menjaga kesedaran kita, untuk membina kesedaran kita tentang masalah umat, tentang masalah apa yang berlaku pada hari ini, bukan isu keagamaan, tapi isu kemanusiaan yang kami ingin paparkan. Itu juga dengan pasca gempa dan tsunami, Takedashi Tohoku itu menghantar beberapa wakil kami untuk memberi bantuan, memberi sumbangan kepada mereka, kepada orang-orang Jepun yang ditimpa musibah. Itu juga dengan seperti majlis Nama Mesra di Tohoku, di Sendai, di Shinihong, itu di Okayama, dan juga penyertaan di Agri Welfare, sambutan Hari Raya, dan program seperti Tarbiyah Ikuyu Taifu yang baru saja berlangsung pada sesi yang lepas. Begitu juga dengan Kampung Tarbiyah Worldwide di Yamagata. Dan tidak lupa juga kepada setiap pelajar yang datang ke Jepun setiap tahun, kami menyediakan, kami cuba membina modal insan yang ada pada diri mereka dengan program dibaca Surah Tobo contohnya, dan juga apabila mereka telah tiba ke Jepun, kami sambut dengan program Yokosuka. Hadirin sekalian, dari segi penerbitan dan media, kami menyediakan peluang yang sangat luas kepada
sesiapa sahaja yang mahu menyumbang idea membina kreativiti dari dalam bidang penerbitan dan media. Antara peluang-peluang yang kami sediakan, antara apa yang telah kami lakukan adalah seperti penerbitan newsletter Ramadan, iaitu Gemar Ramadan, penulisan artikel di Amirnet di internet, penerbitan video-video program, dan survival guide, iaitu kit bagaimana kita boleh survive di jepun, dan juga Amir melakukan pelbagai public service announcement di Facebook. Apa yang kami bawakan, apa yang kami cuba hidangkan kepada para hadirin yang ada pada hari ini terutama adalah apa ya? Dalam senari untuk mencapai misi dan visi yang telah kami gariskan, kami berusaha sedaya upaya bersungguh-sungguh, kami committed rasa letih dan jemu dengan penuh pengorbanan yang kami mampu lakukan untuk kami bina, untuk kami letakkan potensi-potensi yang ada dalam setiap individu yang ada di Jepun terutama ya, selaku mahasiswa Muslim Malaysia yang berada di Jepun. Kami juga ingin menggerakkan lebih banyak aktivisme yang boleh membantu bukan sahaja diri kita sendiri tetapi orang lain. Selain kita pada hari ini yang ada di sini, banyak lagi rakan-rakan kita di luar sana yang masih tak berpeluang untuk menghadiri program kita pada hari ini. Jadi dengan wawasan, dengan aspirasi, dengan impian untuk kita membina modal insan yang lengkap, ciri-cirinya dari segi akal, dari segi jasadnya dan dari segi hatinya. Inilah Amir, inilah kami. Apa yang kamu semua, apa yang kita semua tahu, apa yang telah Amir lakukan selama ini. Dan untuk selari dengan itu dan selari dengan itu dari segi pembangunan insan, Amir Amir Malaysia Rijal, kami ada model pembangunan insan kami yang tersendiri, dan ini akan dengan lebih detail sebentar lagi. Jadi sebagai penutup, pensudahan pada program yang Amir yang telah saya tunjukkan, kami di Asma Malaysia Rijal sangat mengabarkan kepada sesiapa sahaja di luar sana yang ingin bersama-sama dengan kami, ingin bersama-sama untuk mencapai apa yang kami cuba bawakan dalam usaha kami untuk mencapai misi dan visi kami, insyaAllah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Arif atas ucapan, atas penerangan aktiviti Amir yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput Naib Presiden Nur Amir, Saudara Wan Muhammad Aizuddin bin Wan Muhammad, untuk menerangkan modul pembangunan insan kami. Dengan segala hormatnya, majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Encik Nizam, wakil daripada Kedutaan Nizam Malaysia, saudara Amrul Alifin bin Muhammad Nur, Presiden Aspiring Malaysia Hijab, lebih famous dengan nama Amir, wakil-wakil persatuan AUJ, MCJ, hadirin hadirat, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Pada penerangan kali ini, seperti yang diperkatakan oleh saudara Farhan tadi, saya akan menerangkan secara lebih lanjut tentang modul pembangunan desain kami. Saya rasa saya tak perlu lagi bercakap pasal visi ataupun program-program yang telah Amir anjurkan. Tetapi pada sesi kali ini, saya ingin menerangkan apa fokus utama Amir sebagai sebuah persatuan mahasiswa. Jika ditanya, apa core bisnes kami? Jawapannya ialah tarbiyah. Adapun siapa yang masih baru dengan perkataan tarbiyah ini, maksud tarbiyah itu ialah pendidikan. Dan tarbiyahlah core bisnes kami. Dan melalui program-program tarbiyah ini, selamat kami ialah untuk menghasilkan student-student atau pelajar-pelajar ataupun orang-orang, individu-individu yang memahami Islam sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT dan yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau tengok pada matlamat ni, maksudnya orang Amir ni jenis yang baca-baca Quran je lah, apa-apa hadis je lah. Bukan. Amir dengan program Education Fair ini membuktikan kami bukan orang-orang macam itu, ataupun bukan itu yang kami ingin hasilkan. Kerana apa? Kerana Islam ini adalah syumul, Islam ini adalah menyeluruh. Dan kita ingin individu-individu Muslim merasa izah dengan Islam, merasa ingin mendalami Islam sehingga menghasilkan individu-individu yang seperti ini. Dan melalui isu-isu global, isu sosial yang kami cuba tayangkan ataupun sajikan kepada para peserta sekalian, kami ingin memupuk kesedaran tentang bagaimana pentingnya tarbiyah dalam kehidupan. Kenapa? Kerana orang yang tidak berilmu, orang yang tidak berpendidikan, mereka tak kisah pasal isu global, mereka tak kisah pasal isu lokal. Mereka tahu apa? Baik tu, sorry kalau mengguris hati orang yang faham. Baik tu anime, apa otaku ke otaku. Itu. Tetapi apa yang ingin kami bawa lebih dari itu. Kita seperti yang dibincangkan ataupun didiskuskan secara, saya rasa semua ahli panel tadi semangat apa semua kan. Bagaimana kita ni nak mengitikkan orang Jepun boleh memimpin contohnya. Orang Jepun boleh memimpin contohnya. Dan sebenarnya benda itu dah ada dalam Al-Quran, di mana dalam surah Al-Baqarah ayat 30, apa firman Allah? Iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan berkata Allah SWT pada malaikat, sungguhnya aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Apa khalifah kalau bukan pemimpin? Pemimpin lah tu. Tapi pemimpin macam mana yang kita ingin bangunkan? Pemimpin macam mana yang kami dalam model-model kami ingin bangunkan? Ialah pemimpin yang adil, yang membawa orang ke arah keadilan. Ini keadilan yang keadilan, bukan keadilan. Ke arah kebenaran, ke arah keadilan. Yang itu yang kami sebab maaf ya, kita mungkin perlu jelaskan sebab isu-isu masa ni sensitif lah isu macam ni. Kami seperti yang Saudara Kamarul terangkan tadi, tak ada kaitan dengan mana-mana apa semua, tak mengharapkan nama pakai semua. So keadilan sebenar, kebenaran. Dan modul pertama yang ingin saya perkenalkan secara ringkas di sini ialah saya rasa modul ISK. Ini saya tidak tahu lebih dikenali dengan ISK ni ataupun dengan bermacam-macam lagi nama lain. Ini saya rasa
kebanyakan pelajar Jepun ni pernah dengar. Oh, tak pernah dengar? Kalau tak pernah dengar tu, insyaAllah bulan 6 nanti kita akan adakan program SK di kantor. So bolehlah turun lagi ya ke kantor. Okey, dalam ini sejarah kita cuba membawakan perjalanan jatuh bangun Islam sebelum datangnya Islam, semasa Islam tu menguasai dunia, dan selepas kejatuhan Islam. Beraspirasikan sebuah buku, dua buah buku. Buku pertama ialah buku yang tajuknya apa kerugian dunia dengan kemunduran Islam, karangan Abu Hasan An-Nadawi. Dan buku kedua ialah buku Semalam dan Hari Ini, karangan Hasan Al-Banna. Dua tokoh yang saya rasa amat terkemuka, ulama yang amat terkemuka. Dan melalui ini sejarah kita ni, kita boleh lihat balik macam mana Islam ni something yang big, something yang great, something yang strong pada satu ketika dulu, dan bagaimana Rasulullah bermula dengan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat, bagaimana mereka mampu menyediakan asas, batu asas, sehingga Islam boleh pada satu ketika dulu menguasai dunia. Ini yang akan kita bincangkan dalam ayat sikit. Dan modul kedua yang ini saya tarik perhatian saudara saya sekalian pada hari ini ialah modul independen kita. Lepas kita memahami sejarah kita best, sejarah kita hebat, sejarah kita kuat, taklah kita nak just bicarakan benda tu. History itu his story tapi what is our story? Apa manfaat kita sebagai seorang Muslim? Bukan kepada masyarakat Muslim saja, tapi kepada masyarakat dunia. Apa manfaat kita? Apa peranan kita untuk bermanfaat kepada masyarakat? Contohnya isu Palestin tadi. Macam mana kita boleh bermanfaat dengan isu Palestin itu? Macam mana kita boleh bermanfaat dalam mengubah isu-isu sosial, menyelesaikan isu-isu sosial dekat Malaysia. Dan modul seterusnya ialah modul syahadatain. Syahadatain ni maksud dia ungkapan syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa kami membawa modul yang simple kan, syahadat? Semua orang boleh sebut tak ada kat sini yang tak boleh sebut InsyaAllah, alhamdulillah tak ada. Tetapi kami cuba merungkai bagaimana syahadah yang sama yang diterima oleh umat Islam ke mana Rasulullah mula dakwah, dan syahadah yang sama diterima pada umat Islam ketika ini, tapi kita dan para sahabat memang lain. Walaupun benda kita terima sama. So kita cuba memahami syahadah tu ikut apa yang Rasulullah ingin bawakan, ikut apa yang Allah ingin ajarkan. Itu dalam modul syahadah. Dalam modul seterusnya, saya rasa bukan modul ke, pendekatan seterusnya ialah usrah. Usrah ni dah masuk paper dalam pesan ke berita aja. So kalau nak tahu lebih lanjut pasal usrah ni, boleh baca paper sekarang. Tapi secara ringkas kalau saya boleh terangkan, dan akan saya tunjukkan video sekejap nanti tentang usrah ni. Apa yang kami lakukan dalam usrah, apa makna usrah itu sebenarnya ialah kumpulan atau kumpulatan. So usrah ni ada dengan banyak amalan circle, alam soal. Apa yang kami cuba buat dengan pendekatan ini, apa yang kami lakukan dengan pendekatan ini, kami cuba mentadabbur ayat-ayat dalam Al-Quran, mentadabbur ayat Al-Quran dan cuba memahami tafsir surah-surah pilihan, berpandukan tafsir Ibn Kathir ataupun tafsir Jalalain Al-Quran oleh Syekh Qutb. Dan dengan tujuan apa? Dengan tujuan ialah Al-Quran tu kita anggap sebagai benda yang sangat besar di diri kita, sangat mulia, sangat best. Kalau nak letak pun letak tinggi-tinggi kan. Kalau letak rendah tu marah semua. Tapi apa gunanya kalau kita memulakan Quran dari segi kedudukannya secara fizikal, tapi kita tak memulakan Quran tu secara apa ni? Dengan erti kata menjaga kemuliaan isi Al-Quran. So kita cuba memahami betul isi Al-Quran tu macam mana. Dalam
Contoh, kalau saya boleh berikan contoh, dalam surah An-Nas ni, contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dalam surah An-Nas tu Allah dia berfirman diri dia tu sebagai tiga sifat kepada manusia tu. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. So apa beza Rabb, apa beza Malik, apa beza Ilah? Nak tahu menjadi Islam. Itu saja. Dan seperti yang saya sneak peekkan tadi, insyaAllah pada 2 dan 3 bulan 6 2012 kita akan adakan seminar ISA sejarah kita di kantor. InsyaAllah akan diikuti dengan ataupun didahului oleh pasal-pasal lain, Kansai, Hokkaido, orang tadi buat. InsyaAllah. So boleh kontak wakil Amir di kawasan masing-masing. Macam ni dah stop kita. Daripada saya dan izinkan saya mengakhiri sesi ini dengan satu video berkenaan dengan usul sendiri. 얘는 우리 얘기입니다. 여기 한 가족이 있다. 우리의 행복한 가족이요. 매주 모임 때 내가 항상 제일 이렇게 오는 사람이거든. 가끔씩 우리가 고란에서 한 문장 읽었다가 무슨 말인지 몰라. 다들 머리를 되게 좋으니까 말이 쓸 수 있는데 나만 말고 버린 거 그냥 확 버리고 싶거든. 얘기하는 건데 딱이야. 아 참, 이거 행복한 가족이라는 거 아니죠? Video ini dibuat oleh 실은 우리 가족이 여섯 명이고 따로 멀리 살고 있다. 아주 멀리. 우리 중에 한 명은 요리를 아주 잘하고 한 명은 운동을 좋아하고 한 명은 미술 같은 거 잘 쓰고 청소하기 아주 좋아하고 그리고 여기가 정말 좋아하는데 우리 가족은 왜 행복한 가족이라고 누가 아무리 웃기어도 꼭 보내드립니다. 어떤 거에 공감하는 데는 하나도 다시 모든 것 같이 우리 수영장
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Saudara Puan Muhammad Aizudin atas penyampaian modul pembangunan insan. Majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab para peserta bersama Presiden Amir, Saudara Kamal Arifin. Dengan itu dijemput Presiden Amir, Saudara Kamal Arifin untuk menaikkan pentas. Kepada para peserta yang ingin mengemukakan soalan, bolehlah mengangkat tangan kerana mikrofon akan diedarkan. Ada soalan lain? Semua beberapa istilah yang boleh juga saya terangkan. Usrah bahasa Arab, bahasa Melayu adalah family. Murabbi adalah bahasa Arab. Kemudian bahasa mudahnya dalam bahasa Melayu yang kita faham adalah orang-orang yang lead dan circle. Ada soalan lain? Pejabat yang tidak pernah menasai bersama dengan kami dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arif Naim. Saya ingin bertanya, bila kita pulang ke Malaysia, seperti yang dikatakan, kita akan membawa nilai-nilai murni yang seperti tadi dijemput, seperti bagi contoh menjaga masa, dan nilai itu sangat penting bagi saya. Dan bila kita balik ke Malaysia, macam mana kita nak kekalkan nilai menjaga masa itu? Sebab bila kita balik ke Malaysia je, bila berada dalam kelompok orang Malaysia, dalam kelompok orang Melayu, sifat itu akan jadi sedikit demi sedikit, sampai seminggu pun mungkin akan pudar dalam diri kita. Jadi macam mana kita nak istiqomah dalam mengekalkan sifat-sifat yang baik yang telah kita semai daripada kita belajar di Jepun ni? Sila penjelaskan. Saya rasa menjaga masa itu adalah salah satu simbolis kepada apa sahaja perkara baik yang kita lakukan hari ini. Ada 3 faktor utama yang boleh kita applykan dalam kita mengaplikasikan apa sahaja nilai-nilai baik. Yang pertamanya adalah iman yang mendalam. First of all, kita mesti mempercayai bahawa segala yang kita cuba terapkan dalam diri kita itu, kita sendiri meyakini bahawa benda itu baik dan ada kepentingan yang amat tinggi untuk kita lakukan. Kemudian yang keduanya, usaha yang berterusan. Usaha yang berterusan dan fokus asa. Okay, of course kita akan rasakan ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita istiqamah, ada kalanya kita konsisten, dan kalanya kita jatuh. Tapi ketahuilah bahawa usaha yang berterusan itu sebenarnya menjamin, mengingatkan kita betapa pentingnya iman yang telah kita setkan awal. Ketahuilah bahawa bukan yang penting berapa kali anda jatuh, tapi yang penting adalah bagaimana anda bangkit dalam setiap kali anda jatuh. Dan yang ketiganya adalah perdagangan yang tersusun. Saya ulang balik, iman yang mendalam, usaha yang berterusan dan perdagangan yang tersusun.
Dan kalau dengan perancangan yang tersusun itu, anda set up goal anda by certain time, anda evaluate dari anda lakukan dari itu. Kita semua berupaya menanamkan kebaikan kita. Soalan dia dapat berkait. Ada makna fikir. Assalamualaikum Tuan Presiden. Okey. Pertama, mula-mula sekali saya ucapkan tahniah kepada Amir sebab berjaya mengumpul beratus-ratus orang untuk berada di event hari ini. And then kita boleh tengok crowd kita hari ini, especially bahagian perempuan, sedikit memalu dan reserve. So, Amir ada tools yang bagus, which is the usrah, kan? Ada apa? Circle bahagia. So, macam mana apa pandangan Kamarul sendiri pasal macam mana kita nak groom crowd yang pemalu, reserve, tapi tata susunannya baik, bukan negatif, supaya lebih ke depan, berketerampilan, bercakap mengenai apa yang diorang fikirkan. So, apa pendapat Amir? Apa pendapat Kamarul dalam menggunakan tools which is usrah untuk push benda-benda tadi? Itu saja. Pertamanya, saya tak pernah tanya usrah wanita. Tapi, okey, secara umum saya perlu jawab. Mungkin dari segi khalayak umum, mungkin agak kelihatan mereka malu-malu. Saya percaya kalau mereka berada di kalangan mereka, posisi mereka pastinya melebihi posisi tadi. Dari segi keramaian kita dan salah satu lagi bukti yang nyata, kita lihat kekreatifan itu tadi. Itulah salah satu saluran untuk mereka menyalurkan pandangan dan ekspresi mereka kepada pihak umum. Oleh cara-cara yang kreatif, sangat kreatif, juga betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur dari Kampung KU. Saya bertanya soalan sejauh mana penglibatan Amir dalam komuniti Jepun. Maksud saya bukan sekadar kalau kita dapat tu mungkin dari segi visi dan misi mostly menghala ke pembentukan student Malaysia. Dan bagaimana dengan masyarakat sekeliling student Malaysia di Jepun sendiri? Macam mana dengan pelibatan? Adakah ada missing untuk masyarakat sekeliling? Kalau ada, bagaimana sejauh mana pelibatan? Pun memang kami fokus on Malaysia student saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Adi. Saudara Nur, berkenaan dengan bagaimana kami berkontribusi terhadap masyarakat tersebut. Saya ulangi apa yang saya telah sampaikan di masa penerangan saya tadi, bahawa memang fokus kami kepada seluruh masyarakat seluruhnya, tapi secara khususnya kepada masyarakat Islam. Reasonnya adalah yang pertamanya, tidak fokus, peralihan fokus atau penumpang fokus itu tidak meletakkan tahap kecintaan kami kepada mereka. Kami mencintai semua orang dan kami ingin mensatuni semua orang. Tapi adalah dia terletak sejauh mana kemampuan untuk melaksanakan semua perkara itu. Apa yang kami cuba lakukan dengan tenaga yang ada adalah melaksanakan kerja secara efektif, ataupun dalam bahasa Arab secara muntis. Pastinya di sekeliling kita ada beberapa kategori manusia. Yang pertamanya orang-orang Islam, yang keduanya orang bukan Islam. Yang pertamanya masyarakat Malaysia yang Islam, yang keduanya masyarakat bukan Islam, masyarakat Malaysia tapi bukan Islam, dan ketiganya masyarakat tempatan. Jadi untuk
laksanakan tanggungjawab besar tadi, kami merangka strategi untuk bergerak secara efektif terlebih dahulu. Itu menyantuni orang-orang yang mudah memahami percakapan kami, mudah memahami apa yang kami sampaikan. Dengan itu, the effect will be expanded. Tapi tidak berarti kami meninggalkan pihak yang lain. Anda sendiri dapat saksikan apa yang telah dibentangkan oleh saudara Farhan sebentar tadi. Di mana itu buku kalau tidak memang ada kaitan dengan kita sebagai seorang pelajar. Kami alhamdulillah dengan kesempatan yang ada, dengan kemampuan yang ada, kami kumpulkan orang-orang dan kerangka kami bergerak kepada Tokyo, ketua buku, kesehatan untuk mendistribut makanan kepada penduduk yang terkesan dengan tersebut. Tapi apa yang ingin saya sampaikan adalah kami cuba bergerak secara efektif dengan kemampuan tenaga yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu soalan. Yang pertama, apakah syarat-syarat atau kedayakan minimum untuk tengok draft? Yang kedua, apakah masa depan orang-orang yang mencari usaha nanti kalau Malaysia? Kriteria untuk orang-orang yang mencari usaha tidak ada. Dan bukan untuk semua orang. Dan untuk program yang apakah program susulan itu, soalan kedua, program susulan itu balik di Malaysia. Of course, jika anda balik Malaysia, anda akan dapat saya dengan kami aturkan. Sebenarnya memang ada program untuk balik ke Malaysia. Kami akan anjurkan seminar Back for Good sebelum anda pulang. Dan di Malaysia akan ada program susulan seminar yang berkaitan dengan how to survive escalation di Malaysia. Escalation di Malaysia. Kami anjurkan program susulan. Untuk kata apa yang ingin saya sampaikan, program susulan itu ada dan telah diada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penerangan yang sangat jelas dan sangat baik untuk kami semua. Alhamdulillah kami dapat faham. Dan alhamdulillah 2 hari ini juga dapat berkenalan dengan ramai kawan-kawan baru dari bahagian bawah. Dan mungkin kalau tengok bahagian kaki mungkin kurang daripada bahagian atas. Jadi saya berharap kalau Amir dapat bawa bulatan bahagia untuk diri ini ke bahagian atas, iaitu bahagian Tohoku, dan juga mungkin sampai ke Hokkaido terus. Jadi supaya kami juga dapat bersama bergembira bersama anda semua. Kami juga amat berterima kasih kepada Saudara Firdaus dan ini peserta yang amat aktif kepada kami. Kami berharap Saudara Firdaus menjadi the pioneer in the talk. InsyaAllah. Saja. Salam sejahtera, salam satu tingkat Jepun. Nama saya Yota Tamura, saya bukan orang Melayu, saya orang Jepun. Saya hendak tanya satu soalan kepada Encik. Apakah yang mesti orang Jepun lakukan supaya pelajar Yugaksei orang Melayu hidup di Jepun dengan selamat? Saya 2 hari berturut-turut saya dengar ucapan peserta-peserta yang di atas pentas yang saya iakan di dalam majlis ini. Kabarnya ada banyak masalah untuk pelajar Yugaksei orang Melayu. Contohnya, sebagai contoh, ada masalah senpai kohai, tak faham apa orang Jepun fikir di dalam hati. Kan? Tolong beritahu saya. Terima kasih saudara Yota untuk pengakuan hari ini. Saudara Yota adalah peserta depan bahasa Melayu, Biarin dan Mesti.
tanggungjawab majlis kami yang serba sederhana ini. Soalannya bagaimana orang Jepun dapat lakukan satu supaya manusia di USA atau Malaysia dapat sanitasi yang baik. Saya lebih prefer kalau soalannya ditanya bagaimana orang Malaysia patut lakukan sesuatu untuk dapat berinteraksi dengan Jepun. Masalahnya kira banyaknya pada itu. Okey, tapi untuk menjawab soalan saudara Yotam, dan satu soalan yang amat baik yang untuk menjawab kepada kita semua, bagaimana orang Jepun dapat lakukan sesuatu untuk menyambut orang Malaysia. Satu perkara sahaja, iaitu dalam bahasa Inggerisnya overcome your shyness. Itu adalah satu, saya rasa atasilah rasa malu orang Jepun. Saya rasa itu adalah masalah yang utama. Sebab bila antara pelajar luar negara cuba menegur atau cuba komunikasi, ada pengalaman-pengalaman yang mana mereka lari atau merasa malu dengan approach yang kami cuba lakukan. Jadi itu kot yang utamanya, jadi bukan saya. Maaf kalau jawapan saya. Terima kasih. Memandangkan masa yang tidak mencukupi, kepada para hadirin yang berminat untuk bertanya lebih lanjut, bolehlah berjumpa secara terus dengan saudara kami. Seterusnya majlis diserahkan kepada saudara Kamal Raiful untuk acara ini. Alhamdulillah, untuk meneruskan majlis, untuk pengetahuan umum, saya dilantik untuk menjadi presiden pada Historik Indonesia Rijal pada tanggal November 2010. So, maksudnya hampir 2 tahun juga sudah menjadi presiden. Of course, untuk jadi presiden ada tempoh yang lama, adalah contoh yang baik. Jadi dengan ini saya mewakili jentah-jentah kuasa yang sempat bersama-sama dengan saya dari tahun 2010 dengan tulus hati mohon maaf atas segala kesilapan, atas segala kekurangan, atas segala permintaan yang tidak kami sanggup. Mudah-mudahan kita semua digunakan Allah SWT dengan peluang yang lebih luas lagi sama-sama berbalas mendatang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya meletakkan jawatan sebagai Presiden Historik Indonesia Rijal pada tanggal 10. Dengan ini saya ingin memaparkan kepada anda semua barisan pimpinan Amir yang baru untuk sesi 2012.
pimpinan yang baru bahagian lagi di sebelah sini. Kami tampilkan untuk ini anda semua. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Kamarul Aidin atas acara sebentar tadi. Seterusnya, bagi menyempurnakan sesi penyerahan jawatan, dijemput mantan Presiden AMIR saudara Kamarul Aidin Muhammad Nur dan Presiden AMIR saudara Akmal bin Ahmad untuk naik ke pentas dan menyempurnakan acara penyerahan jawatan kuasa. Dengan segala hormatnya, mari. Seterusnya, majlis mempersilakan saudara Kamarul Aidin untuk mengambil tempat duduk di bawah pentas dan menjemput saudara Akmal bin Ahmad untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wakil pun Cik Nizam Al-Mukhtar, wakil kadet, Kak Ida, sama suami dan anak-anak, wakil daripada AJ, saudara Abdul Yasir, wakil daripada MCJ, saudara Khairul Qayyum, wakil daripada bekas ni saudara Kamarul Aidin Nur, JK Amir, JK yang terlibat dalam urusan katiba dan tuan-tuan dan puan yang saya muliakan. Saudara Kamarul dengan videonya, saudara Farhan dengan slide-nya, saudara Waizuddin dengan video circle bahagianya. Saya tidak ada apa-apa yang ingin paparkan pada hari ini. Saya cuma ada sekeping hati. Dan hati ini yang saya akan kongsikan dalam ucapan kali ini. Kalau dalam ucapan semalam, saudara Kamarul hatinya berbunga-bunga melihat hadirin yang ramai majlis dewan ini. Ketahuilah bahawa dalam hati saya bertaman-taman melihat kalau sebentar tadi saudara Fahim mempersoalkan ramainya peserta dan kalau kita lihat sebenarnya yang paling membuatkan jiwa saya dipenuhi taman melihatkan persentase peserta wanita dan lelaki hampir sama banyak. Dan sebenarnya kalau hadirin sempat hadir dalam program semalam, Kak Fizah, kalau Kak Fizah terharu dengan kehadiran yang seramai ini, ketahuilah bahawa semalam tempat duduk tidak cukup sehingga peserta terpaksa duduk di atas tangga untuk mendengar perkongsian yang kami anjurkan. Dan ketahuilah bahawa kehadiran untuk semalam melebihi 400 orang. Satu angka yang saya sendiri tidak jangka akan hadir pada program kali ini, iaitu hampir 1/5 daripada keseluruhan pelajar Jepun pelajar Malaysia di Jepun. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang telah menempuh satu perjalanan yang sangat panjang, yang sangat mencabar, meredah hujan semalam, meredah terik matahari pada hari ini, ditambah dengan terik cerahan matahari daripada saudara Kamarul dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih atas komitmen yang tuan-tuan dan puan-puan tunjukkan dalam bersama-sama kami
membina modal-modal ihsan untuk maslahat kita bersama. Sekali lagi, terima kasih kepada semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada AJK yang telah betul-betul melaksanakan seminar pendidikan Amir 2012. Seperti yang saya katakan, saya katakan tentang hati. Hati saya cukup tersentuh melihat bagaimana AJK lelaki dan wanita sama-sama betul-betul lumus memerah susah dan keringat daripada berbulan-bulan yang lepas untuk menganjurkan sebuah program seperti ini. Bagaimana diambang-ambangkan juga hampir semua AJK lelaki dan wanita tidur tidak sampai 4 jam dan hampir kebanyakannya tidak tidur langsung. Diambang Carnival Pendidikan Amir 2012. Walau bagaimanapun, anda dapat saksikan orang-orang yang sama yang bersengkam mata dan mempenat lelah. Orang-orang itulah yang telah menyambut anda dengan penuh ramah mesra, dengan senyuman yang tidak pernah lekang di pipi dan dengan hati yang berbunga-bunga. Dan saya percaya kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam program kami kali ini, di dalam dewan ini, saya percaya bukan hati Kamarul dan saya sahaja yang berbunga-bunga, tapi kita semua telah dipenuhi dengan rasa cinta. Cinta kita kepada memartabatkan pendidikan dalam aspek yang lebih luas, dalam konteks yang syumul dan menyeluruh, dan cinta kita untuk melihat pendidikan ini dimartabatkan di tahap tertinggi seperti yang sepatutnya. Mungkin ada yang hairan, ada yang pelik, bagaimana Amir mampu mengumpulkan orang-orang yang berjiwa kental, sanggup menahan mata daripada tidur dan masih mampu tersenyum sepanjang program dari pagi hingga petang. Ketahuilah bahawa manusia-manusia ini tidak lahir dengan sendiri. Inilah hasil daripada satu siri pertarbiyaan yang sangat panjang, satu siri pendidikan yang sangat panjang dalam memahamkan mereka dan saya tentang sebuah tentang satu pandangan tentang Islam yang lebih menyeluruh. Ketahuilah bahawa apa yang saudara Kamarul, saudara Farhan dan saudara Aizul katakan sebentar tadi, bahawa kami tidak menawarkan sebarang jawatan, nama, pangkat, gelaran, habuan dan sebagainya. Ketahuilah bahawa kami tidak membayar satu sen pun kepada semua AJK yang terlibat jalankan kerja. Bahkan mereka lah yang terpaksa mengeluarkan buat sendiri. Dengar dari hati. Kita pelik. Bagaimana student, pelajar-pelajar yang belajar dijemput tanpa ada rasa no offense bagaimana pelajar yang belajar dijemput sebagai yang sangat agresif tanpa ada sangat buat dia bagaimana rasa di belah sini sangat tidak ada sponsor yang sangat. Bagaimana pelajar-pelajar buatkan ada kemudian yang pelik, agresif, pelik dan keliru. Akhirnya ragu-ragu percaya bukan. Tapi ketahuilah bahawa inilah sebenarnya potensi, inilah kekuatan yang kita ada apabila kita telah meletakkan pemahaman Islam yang menyeluruh itu di dalam jiwa kita. Apabila kita telah meletakkan pemahaman Al-Quran itu lebih tinggi daripada kedudukan-kedudukan Iraq kita. Inilah hasil. Dan saya percaya apabila Dr. Hafizi Muhammad Nur bercerita tentang Palestin dan kemelut-kemelutnya dan memberikan kepada kita gambaran-gambaran potensi yang ada, bahawa mereka dengan segala kesempitan hidup yang ada masih lagi mampu mengekalkan tahap kompetensi di dunia ini. Dan saya percaya kita juga mampu melakukan perkara yang lebih besar lagi. Kitalah akhirnya orang-orang yang akan membebaskan seluruh dunia ini, bukan saja di Tohoku, di seluruh dunia ini. Kita akan bebaskan seluruh dunia ini daripada sebuah sistem kehidupan yang sangat menekan, yang sangat menyeksa dan sangat kejam.
Sebuah sistem kehidupan yang sangat jijik dan sangat kotor. Sebuah sistem kehidupan yang bebas daripada berita-berita gejala sosial yang memuakkan dan memualkan. Kitalah akhirnya orang-orang yang akan lakukan perubahan itu. Tangan-tangan anda, bibir-bibir anda, orang yang akhirnya akan meruntuhkan seluruh kehidupan-kehidupan yang sangat tidak normal ini kepada sebuah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang aman dan harmoni. Saya percaya satu hari nanti bumi Palestin akan bebas dengan tangan-tangan kita, pelajar-pelajar kita. Percayakah anda dengan cita-cita saya? Namun akhirnya saya akui, saya jujur mengakui bahawa tuan-tuan dan puan-puan juga dapat saksikan dalam program kali ini betapa banyaknya kelemahan-kelemahan kami, betapa banyaknya kekurangan-kekurangan kami dalam menganjurkan program yang hanya untuk kita 400 orang. Dan bagaimana kita tidak bercakap tentang membebaskan sebuah Palestin dan membebaskan seluruh dunia. Ketahuilah bahawa saya mengakui tenaga kami memang tidak cukup untuk menjadikan dunia ini sebuah tempat yang lebih baik untuk kita, anak-anak kita dan keturunan kita. Dan kerana itulah kami perlukan anda, hadirin-hadirin yang sangat komited kepada wacana ilmu ini. Kami perlukan anda untuk bersama-sama dengan kami meneruskan cita-cita yang besar ini. Sudikah anda bersama dengan kami? Hadirin yang dihormati, kami percaya sebuah cita-cita yang besar akan kekal sebagai cita-cita dan tidak akan terrealisasi tanpa adanya langkah-langkah awal yang cukup. Dan kami percaya perubahan ini akan diasaskan oleh satu sistem pertabian yang sangat tersusun dan terancang yang telah dijelaskan panjang lebar oleh Saudara Kamarul, Saudara Wan Izzuddin dengan video circle bahagianya. Untuk itu saya menyeru dan mengajak seluruh hadirin, marilah bersama-sama kami, sertailah usaha-usaha kami. Ketahuilah bahawa kami tidak menyediakan sebarang syarat minimum untuk jadi saudara kami, wanita dan lelaki, tanpa hal umur dan sebagainya. Marilah bersama-sama kami kita menjadikan dunia ini sebuah dunia yang lebih baik. Kerana saya percaya ini bukan cita-cita kita, ini bukan cita-cita kami sahaja. Ini cita-cita kita semua untuk melihat Malaysia dan seluruhnya menjalankan satu sistem yang sangat baik, aman, bersih, adil dan harmoni. Untuk itu, jika ada yang berminat dengan ucapan saya, bukan dengan ucapan saya, jika ada yang berminat dengan apa yang kami bawakan, bolehlah menghubungi wakil-wakil kami untuk mendapatkan circle bahagia masing-masing, supaya kita boleh bergembira bersama-sama. Maknanya Saudara Fahim. Untuk itu saya tidak berminat untuk berucap lebih panjang lagi. Cuma apa yang saya ingin katakan ialah saya tidak akan menjanjikan bahawa kami akan menjalankan program yang lebih besar ataupun program yang lebih baik, program yang lebih tersusun dan terancang. Yang saya boleh janjikan ialah kami akan terus komited menjalankan kerja-kerja membawa manusia mengenali Islam, akan terus komited memperbaiki usaha-usaha kami untuk menjalankan program-program agar manusia boleh berkumpul, berinteraksi dan akhirnya memahami apakah sebenarnya tujuan mereka dihantar ke dunia ini, ke mana mereka akan kembali. Untuk itu saya doakan kepada barisan-barisan jawatan kuasa yang baru, teruslah komited dengan apa yang kita semua cita-citakan. Teruslah komited membawa manusia dengan Allah SWT. Dan saya sangat berharap, saya sangat bercita-cita dan saya sangat cinta untuk melihat warga-warga yang ada pada hari ini bersama-sama kami. Dan kalau kami pada hari ini boleh menganjurkan program untuk manusia mengenal Allah SWT dalam tempoh 2 hari ini, kalau kami dengan tenaga yang sangat sedikit ini boleh menganjurkan program itu,
400 orang. Saya berharap dengan kekuatan kita semua, akhirnya bumi Palestin akan dibebaskan. Bumi Palestin dibebaskan itu bukanlah sebuah cita-cita kosong. Itu sahaja. Nampaknya peserta pun bunga-bunga di taman hati masing-masing sudah boleh layu, dan saya pun tidak berminat bercakap lebih lama. Marilah kita pulang dengan membawa 1001 hikmah dan pengajaran. Dan kalau ada sebarang masalah dan persoalan, boleh hubungi saya ataupun JKJK yang lain, ataupun boleh hubungi Amir secara rasmi. Ada siapa yang berminat untuk jadi usrah tu, jangan segan-segan. Sekian saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada Presiden AMI, Saudara Ahmad bin Ahmad, ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, Majlis sekali lagi menjemput Presiden AMI, Saudara Ahmad bin Ahmad, untuk menyampaikan sambutan kepada Encik Anizam atas kesudian untuk hadir pada majlis pada hari ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Majlis mengucapkan ucapan ribuan terima kasih. Seterusnya, bagi menyempurnakan majlis penutup Amir Education Trial 2012, dijemput Pak Hadirin untuk menonton video program yang telah dijalankan selama 2 hari. Dipersilakan.
Okey, alhamdulillah adanya program education fair Amir. Satu program yang positif, satu program yang membina. Dan sambutan pun sangat berpadat. Saya melihat persatuan kalau sampai bersama-sama dengan program satu inisiatif yang sangat baik dan dipuji lah daripada Amir, dan kita harap program seperti ini dapat diteruskan. Maka dengan ini berakhirlah Amir Education Fair 2020. Kami memohon jutaan pemaafan atas kekurangan dan kesilapan sepanjang 2 hari program ini berlangsung. Kami mengucapkan ucapan ribuan terima kasih pada